Awal pagi itu hujan hanya renyai-renyai sahaja. Tiada siapa sangka sebuah kawasan yang cantik akhirnya menjadi tempat bagaikan padang jarak padang terkukur. Apakah sebenarnya terjadi? Ikuti kisah ini. Pada awal pagi 16 Disember 2022, seluruh rakyat Malaysia dikejutkan dengan tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan yang terletak di Batang Kali. Lebih mengejutkan, dianggarkan seramai 100 orang dikhawatiri menjadi mangsa kejadian tanah runtuh di sebuah tapak perkemahan berhampiran Father Organic Farm. Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Dato' Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 2.24 pagi. Sepasukan 20 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru, Perawang dan Genting Highlands dikejarkan ke lokasi kejadian. Berdasarkan laporan awal, kejadian tanah runtuh yang berlaku di tepi jalan berhampiran Father Organic Farm menghempak sebuah tapak perkemahan. Ketinggian runtuhan dianggarkan setinggi 30 meter dengan anggaran keluasan runtuhan 1 ekar ataupun 0.4 hektar. Bagaimanapun maklumat daripada pasukan perubatan mendapati seramai 31 mangsa berjaya ditemukan dan berada dalam keadaan selamat. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dilakukan termasuk menggunakan khidmat unit anjing pengasan K9 dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan dari BBP Sentosa, Ampang, Pandan, Kota Anggerik, Kajang dan Andalas. Turut digerakkan ke lokasi kejadian adalah pasukan khas taktikal Operasi Penyelamat Malaysia. Melalui situasi yang getir itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan agar misi mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh di tapak perkemahan dijalankan secara rapi dan sistematik oleh semua jabatan kerajaan. Di samping itu, beliau juga memaklumkan menteri-menteri terbabit turun ke lokasi pada pagi kejadian serta menasihatkan mereka agar tidak mengganggu kerja-kerja mencari dan menyelamat. Bunyi letupan kuat dan bumi seolah-olah bergerak. Itu reaksi seorang daripada 52 mangsa tanah runtuh di perkemahan berhampiran. Leong Yiming, 57 tahun berkata, dia dan keluarganya yang sedang bercuti tidak menyangka kejadian seumpama itu akan berlaku kerana sejak beberapa hari ini tiada hujan lebat. Sebaliknya hanya hujan renyai sahaja. Mereka sedang tidur ketika kejadian itu berlaku pada jam 2 pagi. Keadaan terlalu gelap dan mereka tidak nampak kejadian secara jelas. Mangsa dan keluarganya terperangkap apabila tanah menutupi kemah mereka. Mereka kemudian sempat meloloskan diri ke kawasan parking dan menghubungi pihak berkuasa. Seorang lagi mangsa Teh Li Zuan, 22 tahun berkata, dia mendirikan kemah di Zon B Hilltop bersama lebih 40 orang lagi. Malangnya adik lelakinya meninggal dunia akibat kejadian itu dan seorang lagi dimasukkan ke hospital. Dia dapat merasakan kemah mula tidak stabil dan dijatuhi tanah. Nasib baik dia sempat keluar kemah dan pergi ke tempat lebih selamat. Dia dan ibunya berjaya merangkak keluar serta menyelamatkan diri. Terdapat kanak-kanak dan bayi meninggal dunia. Kejadian itu berlaku terlalu cepat. Selain itu, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun antara 9 yang disahkan terbunuh setakat hari pertama operasi menyelamat dilakukan. Jumlah kematian terkini itu direkodkan sehingga jam 11 pagi. Jumlah mangsa yang selamat dilaporkan 43 orang. Usaha mengesan baki 25 lagi mangsa yang hilang masih giat dilakukan. Mayat 9 mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur, manakala yang cedera dihantar ke Hospital Selayang dan Hospital Kuala Kubu Baru. Antara mangsa yang paling ramai terlibat ialah lebih 20 guru sekolah jenis kebangsaan Cina, Muncong dan ahli keluarga mereka. Di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJKC Muncong, Yu Ching Ong berkata, berdasarkan maklumat diterimanya setakat ini, beberapa guru yang berjaya diselamatkan pihak berkuasa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk menerima rawatan. Ada seorang guru wanita bersama bayinya masing-masing menangis ketika dirawat. Nasib mereka baik kerana hanya cedera ringan. Dalam masa yang sama, mayat mangsa ke-17 dan 18 ditemui di bawah runtuhan dekat tepi sungai jam 4.40 petang. Mangsa ditemui berpelukan ialah pasangan ibu dan anak perempuan berusia kira-kira 3 tahun. Kedua-dua mangsa dipercayai berkemah di kawasan berhampiran, tapi pergerakan tanah menolak mangsa berhampiran sungai. Setakat ini, daripada 92 mangsa yang ditemui, 60 disahkan selamat.
Kegagalan kaki cerun dipercayai menjadi punca kejadian runtuhan tanah di 3 tapak perkemahan itu. Runtuhan itu membabitkan keluasan keseluruhan 225,000 meter padu dengan anggaran tanah runtuh 500,000 tan dan ketinggian 30 meter. Jarak runtuhan pula sejauh 150 meter dan lebar 100 meter. Siasatan awal mendapati tiada tanda awal runtuhan dikenal pasti selain keadaan cerun adalah landai dan memenuhi kriteria cerun selamat. Cerapan taburan hujan di sekitar lokasi kejadian juga merekodkan tiada hujan luar biasa sejak 3 hari sebelum kejadian. Malah tiada sejarah kejadian runtuhan tanah berlaku di kawasan sekitar. Petugas mencari dan menyelamat meneruskan operasi pada 17 Disember 2022 bagi mengesan 12 lagi mangsa tanah runtuh di tapak perkemahan ini. Ketua Badi Daerah Hulu Selangor Superintendent Sufian Abdullah berkata, operasi SAR disambung semula jam 8 pagi setelah ditangguhkan lewat malam ekoran hujan. Setakat malam pertama operasi mencari dan menyelamat, 12 orang masih dilaporkan hilang manakala 21 disahkan terkorban daripada keseluruhan 94 mangsa dalam kejadian itu. 21 mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh untuk dibedah siasat. Pengurusan Jabatan Forensik Hospital memaklumkan mayat terakhir tiba jam 5 pagi. Bagaimanapun setakat ini tidak dapat dipastikan lagi jumlah mangsa yang telah selesai dibedah siasat, jantina dan lain-lain maklumat. Identiti mangsa juga belum dikenal pasti sehingga hari kedua tiada kelihatan kelibat waris datang untuk membuat pengecaman atau menuntut mayat mangsa. Tidak sampai 24 jam, Kementerian Luar mengesahkan 3 rakyat Singapura ditemui selamat dalam misi mencari dan menyelamat bersepadu yang dijalankan pihak berkuasa Malaysia di lokasi tanah runtuh. Di samping itu, operasi mencari dan menyelamat SAR Suka berikutan masih berlaku aliran air di kawasan runtuhan. Langkah berhati-hati perlu dilakukan berikutan kemungkinan berlaku pergerakan tanah yang memberikan risiko kepada pasukan penyelamat. Justru peralatan bagi mengesan pergerakan tanah dipasang di 3 lokasi dikenal pasti bagi memantau risiko runtuhan susulan. Pasukan penyelamat mengakui kemungkinan untuk menemui mangsa yang terselamat sangat tipis. Susulan keadaan runtuhan tanah yang tebal, berlumpur, berbatu serta terdapat aliran air bawah tanah. Bagaimanapun tidak menolak kemungkinan masih ada mangsa yang masih hidup jika terdapat ruang udara daripada timbunan pokok atau batu besar pada lokasi mereka tertimbus. 2 lagi mayat mangsa ditemui hari kedua operasi. Mayat wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki itu dipercayai pasangan ibu dan anak. Mayat mangsa ditemui di kedalaman 3 kaki dengan jarak 800 meter daripada mayat yang terakhir ditemui. Mangsa berusia masing-masing dalam lingkungan 30-an dan 7 tahun ditemui di sektor A Hillview, perhampiran kolam air. Ini menjadikan jumlah mangsa maut setakat ini 23 orang manakala 10 lagi masih hilang. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Ada titik 6 daripada 23 mangsa yang maut telah dikenal pasti. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam satu kenyataan memberitahu kesemua identiti dikenal pasti melalui ujian cap jari. Senarai mangsa yang meninggal dunia Lee Wizin, Hong Mi Ching, Nurul Azwani, Lai Li Yin, Tong Kai dan Lai Li Ko. Baki mayat mangsa yang lain masih menjalani proses bedah siasat dan pengecaman. Sementara itu, 8 mangsa cedera dalam tragedi itu dengan 4 masih dirawat di Hospital Selayang. Manakala seorang lagi di Hospital Kuala Lumpur, 3 yang menerima rawatan di Hospital Kuala Kubu Baru pula telah dibenarkan pulang. 1 mayat kanak-kanak perempuan telah dijumpai pasukan penyelamat pada jam 4.05 petang. Sehingga jam 4.38 petang, jumlah mayat mangsa yang sudah ditemui seramai 24 orang. Sepatutnya mangsa dikenali Nurul Hazwani membawa ibunya Siti Esa Hassan 53 tahun pulang ke kampung di Kuantan Pahang untuk berjumpa keluarga sebab cuti sekolah. Namun sudah ajalnya dia meninggal dunia akibat runtuhan tanah. Demikian kata Nur Azman Makzin, iaitu sepupu kepada Nurul Azwani. Allahyarham yang bekerja di kantin Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Muncong mengikuti rombongan perkemahan sekolah itu sejak Rabu. Ini juga kali pertama dia terbabit dengan aktiviti perkemahan. Ahli keluarga yang mendapat maklumat mengenai kejadian itu melalui laporan berita bergegas ke beberapa hospital untuk mencarinya. Arwah tinggal bersama ibunya. Arwah yang belum berkahwin juga menjaga ibunya selepas kematian bapanya. Ketika dimaklumkan berita ini, ibunya sangat terkejut, sedih dan tidak terkata. Menurutnya, Allahyarham seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan seorang yang periang. Arwah mempunyai 3 beradik. Dia merupakan anak sulung. Jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Selasih kira-kira 10 malam.
Pada mulanya, sukar untuk Muhammad Firdaus Abdul Samad mempercayai laporan awal diterimanya mengatakan hampir 100 mangsa terlibat dalam insiden ini kerana jumlahnya terlalu besar. Tibanya di lokasi, selain kelibat pasukan-pasukan penyelamat yang lain, situasi di lokasi kejadian sangat hiruk pikuk dan menyedihkan dengan suara jeritan meminta bantuan daripada mangsa kedengaran hampir dari segenap arah. Ketika pasukan penyelamat memulakan misi SAR, kelihatan beberapa orang mangsa bergerak keluar sendiri dari lokasi runtuhan ke arah yang lebih selamat. Ada di antara mereka yang menyalakan lampu suluh sebagai isyarat meminta bantuan. Ada satu kejadian yang menyedihkan. Seorang mangsa lelaki memberitahu isteri dan anaknya ada di dalam kereta mereka yang turut terkesan dengan runtuhan itu. Lelaki itu menjerit memberitahu supaya pasangannya terus menekan hon supaya mudah untuk pasukan mencari mengesan kedudukannya. Dalam timbunan tanah dan kereta yang berselerakkan, pasukan menyelamat terus mencari arah hon kereta mangsa. Tidak lama selepas itu, mereka menemui kereta yang dimaksudkan lelaki berkenaan dengan di dalamnya memang ada isteri dan anaknya. Dalam keadaan lemah, wanita itu meminta untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu, bagaimanapun anaknya disahkan meninggal dunia. Sebanyak 15 mayat mangsa sudah dituntut oleh waris masing-masing untuk proses pengebumian. Kesemua mayat terdiri daripada 2 lelaki dewasa, 8 wanita dewasa, 2 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Pada masa ini, masih ada baki 9 lagi mayat yang masih berada di hospital untuk tujuan bedah siasat dan menunggu proses tuntutan oleh waris. Manakala operasi mencari dan menyelamat 9 lagi mangsa ditambah baik dengan penggunaan peranti canggih ground penetrating radar untuk mengesan mangsa tertimbus dalam kejadian tanah runtuh. Ini kali pertama alat mudah alih itu digunakan dalam operasi SAR bencana sedemikian di negara ini. Ia boleh menembusi tanah hingga sedalam 5 meter untuk tujuan pengesanan. Setakat jam 6.30 petang, 5 pasukan yang menjalankan kerja pencarian di lapangan gagal menemui sebarang mangsa sehinggalah operasi SAR dihentikan sebentar pada jam 4.30 petang akibat hujan. Pencarian menggunakan 8 jentera jengkau serta unit anjing pengesan K9. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tidak berhasil menemukan mangsa. Sehingga hari ketiga kesemua 24 mangsa telah dituntut oleh waris untuk proses pengebumian. Proses mencari dan menyelamat masih diteruskan untuk mencari mangsa yang hilang. Kami sangat berduka cita dengan kejadian yang telah berlaku dan mengucapkan takziah buat seluruh ahli keluarga yang terlibat. Semoga mereka tabah menghadapi ujian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah buat Allahyarham Nurul Azwani. Sekian, terima kasih.